Galakan Asy-Syafi'i untuk menghafal hadis, mengikuti sunnah dan kebencian beliau terhadap ahli kalam dan bid'ah. Ibrahim bin Syakir memberitahu kami, Muhammad bin Ahmad bin Yahya memberitahu kami, Ishaq bin Muhammad bin Yaqub memberitahu kami, Az-Zali memberitahu kami daripada Husain Al-Qarabisi berkata, Asy-Syafi'i ditanya tentang salah satu permasalahan ilmu kalam. Beliau marah dan berkata, ini seperti ucapan kalangan ini, yakni Hafs Al-Fard dan murid-muridnya, semoga Allah menghinakan mereka. Jadi Imam Syafi'i tuan-tuan, pada zaman tersebut kalau disebut sebagai ahli kalam, maka yang dimaksudkan adalah Mu'tazilah. Sebab ahli kalam pada zaman tersebut adalah kalangan yang menggunakan pemikiran mereka untuk menentang kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalam berlawanan dengan ahlu sunnah. Sunnah maknanya ahli hadis, ya kan? Lawanan ahli sunnah adalah ahli kalam. Justru kalau Imam Syafi'i dan para ulama mengatakan ahli kalam macam ni, teruk macam ni, maknanya lah ahli kalam yang bertentangan dengan sunnah, bahkan sering melemahkan hadis-hadis sahih, tidak mengamalkan dengan sunnah Nabi SAW. Begitu juga kalau disebut ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah maknanya adalah orang yang keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kalau disebut ahli bid'ah, maknanya dia keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Sebab pada zaman dahulu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah majoriti umat Islam, itu namanya Ahlus Sunnah dan Jamaah. Jamaah maknanya majoriti, tuan-tuan. Majoriti adalah orang yang berpegang dengan sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Mana hadis sahih kita ambil, walaupun tak selari dengan pemikiran kita, walaupun kita tak faham maknanya, ini hadis Nabi kena ambil, hadis sahih dari Nabi kena ambil. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang tidak mengamalkan sunnah disebut ahlul bid'ah. Orang yang selalu menolak sunnah karena pikiran mereka sendiri disebut ahli kalam. Justru pandangan Imam Syafi'i yang menyebutkan teruknya ahli kalam sekali lagi adalah orang-orang yang menentang sunnah dan jamaah, yang menggunakan pemikiran mereka untuk menentang sunnah dan hadis Nabi SAW. Dan ini tidak berkaitan dengan orang yang membela sunnah dengan ilmu kalam. Kalau ada orang yang membela sunnah dengan ilmu kalam, tidak termasuk di dalam celaan daripada Imam Syafi'i. Sebab nanti selepas Imam Syafi'i akan datang ulama-ulama lain yang menggunakan ilmu kalam untuk melawan ahli kalam sendiri, ya kan? Jadi tadi kita cakap ahli kalam adalah Mu'tazilah, Syiah dan lain sebagainya yang keluar daripada sunnah wal jamaah. Mereka menggunakan ilmu kalam yang mereka ciptakan untuk menentang sunnah Nabi dan melawan hadis-hadis Nabi SAW. Nanti datang kemudian ulama-ulama, tuan-tuan, yang kemudian membela hadis dan sunnah dengan ilmu kalam. Macam Imam Al-Ghazali misalkan. Semula dia belajar ilmu falsafah. Ahli falsafah selalu menentang, tidak selari dengan pemikiran ulama kaum muslimin, kan? Mereka punya pandangan sendiri yang bertentangan dengan akidah Islam. Imam Syafi'i, Imam Ghazali kemudian belajar ilmu falsafah untuk menentang falsafah sendiri. Beliau tulis kemudian Tahafut Falasifah. Tahafut Falasifah maknanya menunjukkan kelemahan ahli falsafah. Maknanya beliau belajar ilmu falsafah untuk melemahkan falsafah. Begitu juga semula ilmu kalam adalah Mu'tazilah yang pegang. Lama-kelamaan mereka suka menentang sunnah, menentang hadis Nabi. Nah, datang kemudian ulama-ulama lain yang belajar ilmu kalam untuk melemahkan kalam dan membela sunnah Nabi SAW. Ini adalah kalangan Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi dan yang sealiran dengannya. Mereka datang belajar ilmu kalam untuk mengalahkan ilmu kalam, untuk membela hadis dan sunnah Nabi SAW. That's why mereka tidak termasuk dalam celaan para ulama salaf seperti Imam Syafi'i yang mencela ilmu kalam. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Husayn memberitahu kami, Ahmad bin Muhammad bin Salamah memberitahu kami, Yunus bin Abdul A'la memberitahu kami, Asy-Syafi'i menceritakan kepadaku semua yang berlaku dalam perdebatan beliau dengan Hafs Al-Fard. Beliau lalu berkata, engkau tidak hadir bersama kami, wahai Abu Yahya. Beliau memanggilku dengan kunyahku. Ketahuilah demi Allah, aku telah melihat
dalam kalangan ahli kalam sesuatu yang aku tidak sangka sama sekali. Sekiranya seseorang hamba bertertimpa semua maksiat yang lain selain syirik, tentu lebih baik baginya berbanding mengkaji kalam. Jadi Hafiz Al-Fard, tuan-tuan, Hafiz Al-Fard adalah tokoh Mu'tazilah pada zaman tu. Tokoh Mu'tazilah zaman tu yang menyebarkan pandangan-pandangan yang tidak selari dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang paling penting pada zaman tu adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah berkata bahawa Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Tapi Hafiz Al-Fard dan geng dia mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran adalah makhluk. That's why Imam Syafi'i mengatakan teruklah ilmu kalam ni. Dia menentang Al-Quran, dia menentang juga hadis Nabi. Justru dia katakan orang ni kalau bermaksiat dengan semua maksiat yang lain selain syirik, lebih baik daripada dia mengucapkan macam ucapan ahli kalam. Sebab ahli kalam berkaitan dengan akidah yang sangat teruk. Sekali lagi ini berkaitan dengan apa? Kalangan ilmu ahli kalam yang menentang sunnah dan tidak yang coba untuk bertembung dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Rushayd memberitahu kami, Muhammad bin Sufyan bin Sa'id Al-Qayyad memberitahu kami, Muhammad bin Ismail Al-Isbani memberitahu kami di Mekah. Aku mendengar Al-Jarudi berkata, seseorang menyebut nama Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah di hadapan Asy-Syafi'i. Beliau berkata, aku menyalahinya dalam semua perkara, termasuk dalam ucapannya tiada Tuhan selain Allah. Aku tidak sependapat dengannya dalam ucapan ini. Aku mengatakan tiada Tuhan selain Allah yang telah berbicara dengan Musa dari balik hijab. Dia berkata tiada Tuhan selain Allah yang menciptakan kalam yang didengar oleh Musa dari sebalik hijab. Al-Hasan berkata, Ali bin Yaqub turut berkata, Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata berkenaan firman Allah, mereka pada hari itu akan terhijab daripada Tuhan mereka. Allah memberitahu dengan firman ini bahawa terdapat sekumpulan manusia lain yang tidak terhijab lalu memandang kepadanya. Mereka tidak bersama dalam memandangnya. Mereka adalah kaum muslimin mukminin sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Baginda bersabda, kamu akan melihat Tuhanmu pada hari kiamat sebagaimana melihat matahari. Kamu tidak tersama dalam melihatnya. Jadi yang pertama dulu tuan-tuan, seorang menyebut nama Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah adalah tokoh Mu'tazilah pada zaman itu juga. Padahal ayah beliau Ismail bin Ulayyah adalah guru Imam Syafi'i, yaitu seorang ahli hadis yang ada di Baghdad, yang sangat saleh, sangat alim. Itu Ismail bin Ulayyah. Anak dia Ibrahim bin Ismail, dia kemudian keluar daripada ajaran ayahnya. Dia memilih pandangan Mu'tazilah. Justru kata Imam Syafi'i, aku menyalahinya dalam semua perkara. Aku tak setuju dengan Ibrahim dalam semua ucapan dia. Bahkan ucapan dia la ilaha illallah pun aku tak setuju dengan dia. Sampai ucapan la ilaha illallah pun aku tak sama dengan dia. Itu karena la ilaha illallah yang dia sebutkan adalah tiada Tuhan selain Allah yang telah berbicara kepada Musa. Aku mengatakan tiada Tuhan selain Allah yang telah berbicara kepada Musa dari balik hijab. Kata Imam Syafi'i, aku tak setuju dengan dia dalam ucapan la ilaha illallah juga, sebab aku berpandangan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah yang cakap kepada Musa dari sebalik hijab. Maknanya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tuan-tuan, mereka berpandangan bahawa Allah direct cakap kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, kan? Allah Subhanahu wa taala bercakap direct kepada Nabi Musa. Tapi Mu'tazilah mengatakan tak. Allah tak bercakap direct kepada Nabi Musa, tapi Allah menciptakan kalam yang diletakkan di sebuah pokok, dan pokok tu yang cakap kepada Nabi Musa. Ini ahli kalam yang menyalahi Al-Quran. Justru kata Imam Syafi'i, yang cakap macam ni aku tak setuju dengan mereka. Lalu kata Imam Syafi'i lagi, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata berkenaan firman Allah, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ini berkenaan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa dia? Kita akan boleh melihat Allah nanti di syurga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala di syurga. Macam mana? Wallahu a'lam, kita belum nampak sekarang. Nanti di syurga kita akan nampak zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Syafi'i menegaskan perkara ini? Sebab Mu'tazilah katakan kita tak boleh melihat Allah di dunia, tak boleh melihat Allah juga di akhirat.
Tak boleh melihat Allah di dunia, tak boleh melihat Allah di akhirat. Mereka menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis. Justru Imam Syafi'i katakan, dalil kita boleh melihat Allah di akhirat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Kaum kafir nanti akan terhijab daripada Allah di akhirat. Ini kata Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau orang kafir dihijab sebagai azab ke atas mereka, maknanya orang mukmin akan melihat Allah sebagai nikmat daripada Allah. Jelas tuan-tuan, ada mafhum mukhalafah ini dalam fiqh, maksudnya macam tu, mafhum mukhalafah. Kalau Allah bercerita bahawa orang kafir akan dihijab daripada Allah sebagai hukuman ke atas mereka, sebab hijab kan tuan-tuan, macam kita cakap, aku tak sudi tengok awak, itu hukuman kan. Kalau ini hukuman untuk orang kafir, maknanya dia menjadi nikmat untuk orang mukmin sebagai penghargaan, penghormatan daripada Allah untuk orang mukmin. Justru kata Imam Syafi'i, orang mukmin akan melihat Allah di akhirat, selari juga dengan ayat Al-Quran, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akidah Imam Syafi'i, tuan-tuan. Apa dia akidah Imam Syafi'i? Akidah selari dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan nampak Allah di akhirat. Siapa yang menafikan Allah melihat Allah di akhirat adalah Mu'tazilah. Dan zaman sekarang ini juga pandangan Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ahlus Sunnah wal Jamaah pada hari ini, termasuk yang ada di Malaysia dan di Asia Tenggara, semua berpandangan macam itu juga.